Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembentangan ini merupakan salah satu tugasan pembentangan bagi mata pelajaran Pengajian Malaysia 2 MPU 2163 bagi pelajar Kolej Profesional Marai Indrah Mahkota. Kumpulan kami merupakan kumpulan 5 dari kelas 5E. Tajuk yang kami dapat adalah pilihan raya di Malaysia. Maka kami akan menceritakan tentang sejarah pilihan raya di Malaysia dan Persekutuan Tanah Melayu. Selain itu, kami juga akan menceritakan tentang kelayakan dan keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya di Malaysia, calon dan pengundi yang mengundi di Malaysia. Akhir sekali, kami akan menceritakan tentang peranan Badan Suruhanjaya Pilihan Raya di Malaysia. Kita akan mulakan perbincangan kita dengan pengenalan kepada pilihan raya. Negara yang mengamalkan sistem demokrasi pasti akan mengadakan pilihan raya untuk mengundi pemimpin yang mereka inginkan. Pilihan raya boleh dijalankan dalam mana-mana organisasi sama ada swasta atau syarikat kesatuan sekerja untuk memilih wakil bagi menyelesaikan satu-satu masalah dasar atau badan mahupun institusi kerajaan. Umum menyifatkan pilihan raya sebagai satu cara membuat pilihan politik melalui undian. Pilihan raya umum atau pilihan raya kecil di Malaysia melibatkan 6 peringkat iaitu pengeluaran writ, penamaan calon, kempen pilihan raya, pengundian, penjumlahan rasmi undi dan pengumuman keputusan pilihan raya. Pengeluaran writ merupakan pengeluaran surat kuasa untuk menjalankan pilihan raya kepada pengawal pengurus. Untuk penamaan calon, pegawai pengurus akan menerima borang-borang penamaan dari calon, pencadang atau penyokong atau ketiga-tiga sekali. Selepas sahaja urusan penamaan calon selesai, calon-calon atau wakilnya bolehlah memulakan urusan kempen. Pada hari mengundi yang telah ditetapkan, pemilih-pemilih yang namanya ada di dalam daftar pemilih akan keluar mengundi di pusat-pusat yang telah ditetapkan. Selepas urusan pengundian selesai, ketua tempat mengundi akan membuat pengiraan kertas undi. Kemudian, pegawai pengurus bagi sesuatu bahagian pilihan raya itu akan mengisytiharkan calon yang mendapat undi majoriti dan mengesahkannya sebagai wakil yang terpilih bagi bahagian pilihan raya yang berkenaan. Tahukah anda, pilihan raya di Malaysia terdapat 2 jenis, iaitu pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Pilihan raya umum diadakan untuk memilih ahli dewan secara serentak di seluruh semenanjung Malaysia, iaitu pilihan raya yang kebiasaannya rakyat Malaysia semua pergi. Dan pilihan raya kecil diadakan apabila berlaku kekosongan kerusi di mana-mana kawasan parlimen atau Dewan Undangan Negeri. Pilihan raya kecil mesti diadakan dalam tempoh 60 hari bagi semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sarawak dan Sabah selepas kekosongan itu. Perbezaan antara pilihan raya umum dan pilihan raya kecil semestinya daripada segi maksud. Pilihan raya umum diadakan selepas parlimen atau Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Manakala pilihan raya kecil diadakan selepas salah satu Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Pilihan raya umum diadakan secara berpenggal iaitu 5 tahun sekali. Manakala pilihan raya kecil tidak mengikut jadual ataupun penggal. Ia tertakluk kepada pembubaran dan kekosongan di Dewan Undangan Negeri. Okey, antara peranan atau fungsi pilihan raya yang dapat kita simpulkan adalah yang pertama, menubuhkan sebuah kerajaan demokrasi. Yang kedua, mengekalkan pucuk pimpinan. Yang ketiga, pemilihan calon bagi mengisi jawatan tertinggi kerajaan. Seterusnya, menguatkan kestabilan dan legitimasi dalam sebuah organisasi. Dan last sekali adalah memilih wakil untuk menerajai pemerintahan negara. Okey, pilihan raya juga dijadikan sebagai mekanisme untuk mengekalkan demokrasi berparlimen kerana ia sikap adil disebabkan rakyat berhak memilih calon pemimpin untuk memimpin mereka. Pilihan raya ini melibatkan rakyat di mana rakyat akan melahirkan sebuah pentadbiran yang kukuh
dengan bergantung kepada segala peraturan yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Seperti yang rakyat Malaysia sudah sedia maklum, sistem pilihan raya di Malaysia diadakan setiap 5 tahun sekali. Hal ini berlaku apabila parlimen kita akan dibubarkan secara automatik selepas tamat tempoh perkhidmatan beliau. Ia bermula dengan pemilihan wakil, iaitu memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Undangan Negeri bagi mengetuai kerajaan negeri, manakala wakil-wakil untuk Dewan Rakyat membentuk kerajaan persekutuan. Seterusnya, ia dipertanggungjawabkan kepada ahli SPR, iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya yang terdapat dalam perkara 113 hingga 120 Perlembagaan Persekutuan. Ia juga dibubarkan oleh Wadipah, iaitu Yang di-Pertuan Agong peringkat persekutuan dan raja atau Yang di-Pertuan Negeri bagi peringkat negeri melalui nasihat Perdana Menteri ataupun Menteri Besar. Perkara ini perlu diadakan dalam masa tempoh 60 hari bagi Semenanjung, manakala untuk Sabah dan Sarawak selama 90 hari. Yang seterusnya ialah sejarah tentang pilihan raya. Sebelum Tanah Melayu merdeka, pilihan raya hanya dijalankan di peringkat kerajaan tempatan pada tahun 1951, iaitu di Georgetown, Pulau Pinang pada bulan Disember. Pilihan raya ini bertujuan untuk memilih perwakilan di peringkat kerajaan tempatan. Kemudiannya, pada zaman pilihan raya merdeka, setelah ancaman komunis dalam keadaan terkawal, pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan telah diadakan pada Februari 1952. Pilihan raya ini adalah proses latihan awal ke arah mentadbir kerajaan dan membentuk kerajaan yang berlandaskan demokrasi. Pada Julai 1955, pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 diadakan yang merupakan pilihan raya umum yang pertama untuk Persekutuan Tanah Melayu. Sebanyak 52 kerusi telah dipertandingkan. Dalam pilihan raya tersebut, Parti Perikatan telah memenangi 51 kerusi dan 1 kerusi dimenangi oleh Parti Islam Se-Malaysia atau dikenali sebagai PAS. Dengan kemenangan ini, Parti Perikatan secara automatiknya memenuhi matlamat menjadi kumpulan majoriti dalam Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan dan seterusnya membentuk sebuah kerajaan. Selepas Persekutuan Tanah Melayu mendapat kemerdekaan pada tahun 1957, pilihan raya telah diadakan 5 tahun sekali. Walau bagaimanapun, setelah kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura pada tahun 1963, pilihan raya umum yang pertama yang melibatkan seluruh negeri di dalam Malaysia telah diadakan pada 13 Mei 1969. Malangnya, pilihan raya yang diadakan pada tahun tersebut telah menimbulkan tragedi hitam yang diingati sehingga ke hari ini. Akibat daripada peristiwa tersebut, darurat telah diisytiharkan. Semua pilihan raya yang masih belum selesai pada ketika itu dihentikan, termasuk yang diadakan di Sabah dan Sarawak. Namun, setelah Singapura menarik diri daripada penubuhan Malaysia, sistem politik negara kembali pulih dan pilihan raya tetap diadakan 5 tahun sekali setelah Parlimen atau Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Seterusnya, kita akan beralih kepada pilihan raya perbandaran pertama. Bagi Persekutuan Tanah Melayu, peruntukan untuk mengadakan pilihan raya telah termaktub dalam Perjanjian Persekutuan 1948 yang menjanjikan pilihan raya kepada Tanah Melayu pada satu masa yang sesuai. Pilihan raya awal yang diadakan ialah di peringkat perbandaran. Ini dilakukan setelah Akta Majlis Berkuasa Tempatan diluluskan pada akhir tahun 1950. Pilihan raya perbandaran pertama ini telah diadakan pertama kalinya di Georgetown, Pulau Pinang, iaitu pada 1 Disember 1951. Ini adalah tindakan politik awal oleh pihak British untuk menyerahkan kerajaan sendiri kepada Tanah Melayu secara beransur-ansur.
Pilihan raya perbandaran ini juga adalah semata-mata untuk memberi pengalaman politik kepada penduduk Tanah Melayu sebelum pilihan raya negeri dan persekutuan yang akan diadakan bagi memilih kerajaan sendiri. Pilihan raya perbandaran pertama ini juga telah menyaksikan UMNO hanya memenangi satu sahaja kerusi, sedangkan Parti Radikal mendapat 5 kerusi, manakala Parti Buruh mendapat 2 kerusi dan Parti Bebas mendapat 1 kerusi daripada 9 kerusi yang dipertandingkan. Seterusnya, kita akan bergerak kepada pilihan raya perbandaran kedua. Pilihan raya perbandaran kedua telah diadakan pada 16 Februari 1952. Ia telah diadakan di Kuala Lumpur untuk memilih ahli-ahli Majlis Perbandaran Kuala Lumpur bagi kawasan Sentul, Bangsa, Inbi dan Petaling Jaya. Pilihan raya ini merupakan susulan daripada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. UMNO bahagian Kuala Lumpur dan MCA bahagian Selangor telah mengadakan kerjasama dan bergabung. Pilihan raya 1952 ini telah memainkan fakta penting dalam mewujudkan perikatan kerana hasil kerjasama politik antara Persatuan Cina Melaya ataupun dikenali sebagai MCA dan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau dikenali sebagai UMNO diperlukan untuk memerangi ancaman yang ditimbulkan oleh Parti IMP pelbagai etnik oleh Datuk Onn Jaafar. Dalam pilihan raya ini, UMNO bersama-sama dengan MCA telah memenangi 9 buah kerusi, manakala IMP 2 kerusi dan calon bebas memenangi 1 kerusi sahaja. PAS walaupun ditubuhkan di Kuala Lumpur, ia tidak dapat menyertai pilihan raya perbandaran Kuala Lumpur ini kerana PAS Cawangan Kuala Lumpur telah ditubuhkan pada 13 Julai 1952. Akhir sekali, pilihan raya seterusnya telah diadakan di Johor Bahru, Ipoh, Alor, Melaka dan Seremban. Terdapat 2 pilihan raya umum iaitu pilihan raya umum sebelum merdeka dan pilihan raya umum selepas merdeka. Pilihan raya umum sebelum merdeka diadakan pada 27 Julai 1955. Pilihan raya umum tersebut dinamakan Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan. Sebanyak 52 buah kerusi dipertandingkan. Sebanyak 3 buah parti politik yang mengambil bahagian dalam pilihan raya umum ini. Antaranya ialah Parti Perikatan yang terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC, diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Seterusnya, Parti Kemerdekaan Malaya, IMP, pimpinan Datuk Sir Onn Jaafar, yang keluar dari UMNO pada tahun 1951, dan Parti Islam Setanah Melayu iaitu PAS yang diketuai oleh Ustaz Ahmad Fuad, iaitu pecahan dari UMNO yang ditubuhkan sebelum pilihan raya. Keputusan pilihan raya tersebut ialah Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi dan PAS memenangi hanya 1 kerusi. IMP gagal mendapat sebarang kerusi lalu dibubarkan pada tahun 1953. Datuk Sir Onn Jaafar kemudiannya menubuhkan Parti Negara. Bagaimanapun, pilihan raya ini tidak dikira sebagai pilihan raya rasmi kerana ia dilaksanakan sebelum negara mencapai kemerdekaan. Pilihan raya umum selepas kemerdekaan diadakan pada 1959. Ia merupakan pilihan raya umum yang pertama di Persekutuan Tanah Melayu selepas kemerdekaan negara Malaysia pada 31 Ogos 1957. Pilihan raya umum ini diadakan pada hari Rabu iaitu pada 19 Ogos 1959. Ia juga merupakan pilihan raya umum yang kedua di Semenanjung Malaysia. Dalam pilihan raya umum ini, Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Persatuan Cina Malaya, MCA dan Kongres India Semalaya, MIC,
yang mewakili 3 kaum yang utama di Persekutuan Tanah Melayu memenangi 74 daripada 104 buah kerusi dalam Dewan Rakyat. Ini merupakan satu majoriti sebanyak 71.1%. Walaupun parti campuran ini hanya memperoleh 51.7% daripada jumlah undi, pencapaian 71.1% ini adalah jauh melebihi majoriti yang diperlukan oleh Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu untuk membentuk kerajaan. Walaupun parti-parti pembangkang keseluruhannya memperolehi 48.3% daripada jumlah undi, mereka hanya memenangi 30 kerusi yang tinggal. Daripada Ibu Pejabat Pilihan Raya di Kuala Lumpur, disampaikan pula kepada Surat Khabar dan Radio Melaya yang telah bekerja sepanjang-panjang malam itu supaya sekalian rakyat dapat tahu apa dan bagaimana hasilnya pilihan raya itu. Dari keputusan-keputusan yang mula-mula tersiar, sudah boleh diagak pihak mana yang akan menang. Dan akhirnya, sah dan nyatalah bahawa Perikatan telah mendapat kejayaan yang besar, mengalahkan lawannya dalam semua kawasan kecuali satu. Kemenangan pilihan raya pertama di Melaya jatuh kepada Perikatan UMNO MCA MIC dan pemimpinnya Tengku Abdul Rahman yang telah dilantik oleh orang ramai itu bolehlah menjalankan pemerintahan negeri ini dengan penuh keyakinan. Bersekutu bertambah mutu dan rakyat Melaya telah mengundi dengan jitu. Seterusnya, untuk pengetahuan kita semua, ahli SPR ni akan dilantik oleh YDPA kita sendiri, iaitu Yang di-Pertuan Agong. So, terdapat beberapa syarat yang melayakkan seorang itu untuk menjadi ahli SPR. Antaranya, tidak berumur lebih 65 tahun. Hal ini kerana, seperti yang kita sudah sedia maklum, umur 65 tahun tu kan sudah dikira warga emas kan. So, kalau boleh kita nak orang muda lah yang buat kerja-kerja ni, sebab kerja-kerja SPR bukannya ringan tau. Dia banyak. Dia berat sebab dia terutamanya bila berlaku hari pengundian, dia banyak kerja yang orang nak settlekan sebab mereka berada di mana-mana daerah sahaja untuk melakukan kerja. So, umur warga emas ni tak sesuai lah untuk buat kerja-kerja macam tu. Okay, seterusnya, tidak muflis atau kata lainnya tidak bankrupt. Hal ini kerana kita tak nak lah macam ahli SPR ni macam dibelenggu masalah, macam bila bankrupt ni kan, bila muflis ni nama kita akan di blacklist kan. So SPR ni, ahli SPR ni kena jaga nama mereka. Sebab mereka ni kan tahu yang penting. Jadi bila orang penting ni nama rosak, jadi macam kita sebagai rakyat nak kepercayakan dia orang kan. Kita ni mesti nak percayakan orang yang nama baik-baik je kan. So sebab tu lah mereka ni kena jaga nama dia orang juga, kena jaga nama baik mereka. Seterusnya, nombor 3, tidak memegang amanah jawatan bergaji yang lain. Okay, ahli SPR ni penting tau. Atau kata lainnya macam sulit sangat kita nak tahu pasal dia orang. So kalau boleh, dia tak payahlah nak kerja kat lain sebab kita takut benda-benda ni akan tersebar. Yelah kan, benda sulit kan bahaya yang kita kena jaga. So kalau boleh, dia kata kalau boleh, memang tak boleh dia bekerja, dia buat kerja lain pula, maknanya makan gaji dengan orang lain pula. Sebab tu lah. Lepas tu, dia orang ni bukan mana-mana ahli politik Majlis Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Atau secara lebih mudah difahami, mereka ni kena bersikap natural, maknanya tidak memihak kepada mana-mana parti, mana-mana parti politik. So ini kerana untuk mengelakkan daripada berlaku berat sebelah. Tu je lah, berat sebelah macam contoh kan, kalau dia orang ni sokong parti ni, lepas tu mereka yang uruskan tentang pengundian-pengundian ni, jadi kita tak nak lah macam sebab dia orang yang settlekan benda-benda macam tu, nanti takut kita curiga dengan apa yang dia orang buat tu. Betul ke yang menang tu sebabkan kita rakyat yang mengundi, ataupun ke yang menang tu sebab ahli SPR tu sendiri. So kita tak nak lah benda-benda macam tu berlaku. Satu kita pilih mereka yang natural.
Seterusnya, Keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR. SPR adalah sebuah suruhanjaya yang menyelia, mengelola dan bertanggungjawab dalam urusan pilihan raya di negara kita. Ahli-ahli SPR adalah dilantik oleh YDPA selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Pada awal penulisan SPR hanya dianggotai oleh seorang pengerusi dan 2 orang ahli saja, tetapi pada tahun 1963 selepas pemilihan Malaysia, bilangan ahli SPR telah bertambah kepada 2 orang ahli. Ahli tambahan tersebut berasal sama daripada Sabah ataupun daripada Sarawak. Mereka akan dilantik secara bergila-gila. Ahli pertama yang mewakili kedua-dua negeri Sabah dan Sarawak adalah Datuk Abang Haji Marzuki bin Noor. Beliau adalah berasal daripada Sarawak. Seterusnya, pada tahun 1981, pindaan ke atas perkara 144 Perlembagaan Persekutuan dibuat untuk pelantikan seorang timbalan pengerusi. Timbalan pengerusi pertama yang dilantik adalah Encik Abdul Rahman bin Abu Hassan. Beliau adalah orang yang pertama dilantik dan memegang jawatan tersebut. Seterusnya, pada tahun 2002, pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan diluluskan untuk menambahkan lagi anggota SPR. Pada waktu tersebut, SPR telah menjadi 7 orang, iaitu yang terdiri daripada seorang pengerusi, seorang timbalan pengerusi dan 5 orang ahli. Dalam 5 orang ahli tersebut, termasuklah seorang ahli daripada Sabah dan daripada Sarawak. Selain daripada ahli-ahli tersebut, SPR juga telah membentuk urus setia untuk memastikan SPR berjalan selari dengan fungsinya. Urus setia ini diketuai oleh seorang setiausaha. Setiausaha yang pertama dilantik adalah Encik H. Kasidi yang berperanan sebagai ketua pentadbir bagi urus setia tersebut. Kelayakan calon. Terdapat 3 kelayakan untuk menjadi calon. Yang pertama, warga negara dan bermaksatin di Malaysia. Yang kedua, berumur tidak kurang daripada 21 tahun. Dan yang ketiga, tinggal di negeri di mana dia akan bertanding. Calon juga akan kehilangan kelayakan sekiranya beliau tidak siuman atau gila atau tidak waras, bankrupt yang telah diisytiharkan bankrupt oleh bank. Yang ketiga, memegang jawatan berkepentingan Office of Profit. Dan yang keempat, gagal mengemukakan laporan perbelanjaan pilihan raya yang diberikan sebelum bertanding. Dan yang kelima, telah didapati bersalah oleh mahkamah di Malaysia tidak mengira apapun jenis kesalahan. Dan yang terakhir sekali, telah memperolehi kerakyatan asing yang menjadikan beliau bukan warga negara. Antara orang penting dalam pilihan raya adalah pengundi. Pengundi yang ingin mengundi perlu mendaftar dengan SPR terlebih dahulu sebelum mengundi. Kelayakan pengundi adalah warga negara, tidak kurang daripada 21 tahun, seorang penduduk di mana-mana bahagian di Malaysia dan tidak hilang kelayakan. Pengundi akan hilang kelayakan untuk mengundi sekiranya pada tarikh kelayakan dia ditahan ataupun direman kerana tidak siuman atau sedang menjalani hukuman penjara. Seterusnya, pada tarikh kelayakan pula, dia telah didapati bersalah dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, iaitu yang berkaitan dengan rasuah. Seterusnya, pengundi hilang kelayakan mengundi apabila dia didapati telah memperoleh kerakyatan asing dan akhir sekali, dia telah didapati bersalah dan dihukum mati atau penjara untuk tempoh 12 bulan dan masih menjalani hukuman tersebut pada hari kelayakan. Seterusnya adalah peranan pengundi. Pengundi juga mempunyai peranan masing-masing semasa pilihan raya. Peranan yang pertama bagi pengundi adalah memilih calon yang berkualiti. Ini kerana calon tersebut adalah bakal pemimpin bagi pengundi tersebut. Pengundi perlu melakukan keputusan yang tepat dan betul bagi memilih pemimpin yang jujur, amanah dan betul-betul berkualiti untuk menjalankan tugasnya selepas tamat proses pilihan raya nanti. Pengundi boleh memilih wakil rakyat mereka berdasarkan manifesto yang telah dibentangkan. Seterusnya, tidak menggadai nasib. Pengundi tidak boleh menggadai nasib mereka dengan memilih pemimpin yang tidak berkualiti dan tidak layak.
Para pengundi sebenarnya tidak memilih pemimpin berdasarkan populariti dan berdasarkan perkara yang tidak berkaitan dengan kebaikan mereka pada masa hadapan. Akhir sekali, peranan yang terakhir adalah cakna dengan segala isu semasa. Pengundi perlu cakna dengan setiap isu semasa yang berkaitan pilihan raya semasa, sebelum dan selepas pilihan raya. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya iaitu SPR mempunyai peranan-peranan mereka tersendiri, iaitu yang pertama, mengkaji dan membuat persempadanan bahagian pilihan raya. Okey, seperti yang kita tahu, rakyat Malaysia akan mengundi setiap 5 tahun sekali. Jadi, yang menguruskan hal-hal ini adalah ahli-ahli SPR. Mereka akan mengkaji dan membuat sempadan bagi tempat yang sesuai untuk para pengundi ini untuk mengundi. Yang seterusnya, menjalankan urusan pendaftaran pemilih serta penyimakan daftar pemilih. Okey, ahli-ahli SPR ni juga tugas mereka adalah pemilih ni adalah pengundi. Jadi ahli SPR ni akan cek bahawa nama yang pengundi tu sudah daftar ke belum. Lepas tu mereka juga akan semak bahawa pengundi itu sudah mengundi atau belum. Sebab seperti yang kita tahu, yang setiap pengundi tidak boleh mengundi lebih daripada sekali. Okey, yang ketiga adalah menjalankan pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Jadi tidak kira lah pemerintah dalam negeri ke atau untuk negara kita, ahli SPR dah yang akan menguruskan setiap perkara yang berkenaan dengan pilihan raya. Akhir sekali tibalah kepada kesimpulan. Kesimpulannya, pengamalan sistem demokrasi berparlimen sesungguhnya mendatangkan banyak kebaikan kepada rakyat negara ini. Dalam sistem kerajaan demokrasi berparlimen seperti yang dipraktikkan oleh Malaysia, mekanisme pilihan raya telah digunakan untuk menentukan corak pemerintahan negara. Proses pilihan raya akan melibatkan pengundi, parti-parti politik dan juga kerajaan. Parti-parti politik yang bertanding akan mengisytiharkan calon dan manifesto masing-masing. Sepanjang tempoh berkempen diadakan, calon-calon yang terpilih akan menjelajah ke seluruh pelosok tanah air dengan membawa ucapan manifesto masing-masing untuk meraih sokongan dan seterusnya mempengaruhi rakyat agar memilih parti mereka semasa hari pengundian diadakan. Melalui kempen yang diadakan, rakyat berpeluang menilai personaliti dan juga aspirasi seseorang calon yang bakal mewakili mereka di parlimen kelak. Walau bagaimanapun, setiap calon yang bertanding perlu memenuhi beberapa syarat seperti hendaklah berwarga negara Malaysia, bermaustatin dan bermaustatin di negara ini. Calon-calon yang didapati melanggar salah satu daripada syarat kelayakan seperti didapati tidak siuman, bankrupt atau muflis, memperoleh kewarganegaraan lain dan sebagainya, tidak akan dibenarkan bertanding. Penting bagi setiap kaum mengingati bahawa perlembagaan yang wujud adalah atas dasar pakatan murni setiap kaum, iaitu sikap bertolak ansur, dan jika ada apa-apa percubaan untuk memusnahkannya, maka akan musnahlah juga keamanan negara. Demokrasi berparlimen merupakan asas kemajuan dan keamanan negara yang perlu dipertahankan dan diperjuangkan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.